Yang kelima, daripada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ialah itu dia, ihtiyaju ilal ghair, artinya berhajat kepada yang lain. Itu dia. Sedangkan Allah Ta'ala ini tidak berhajat kepada yang lain, dengan makna lain qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Apa makna berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri? Artinya Allah Ta'ala ini tidak berhajat kepada yang lain daripadanya. Nampak? Tak ada berhajat sikit, tempat duduk baik, pembesaran dia baik, besarnya Allah Ta'ala ni, ta'zim Allah Ta'ala, tak berhajat kepada makhluk untuk membesarkan dia. Seperti berhajat kepada tempat berdiri. Tempat berdiri yaknilah tempat adanya Allah. Kalau kita tempat duduknya dia, tempat berada, tempat menetap Allah Ta'ala, tak ada. Dan berkehendak kepada yang menjadikan, tidak juga Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Itu dia. Artinya Allah Ta'ala itu tidak kena jadi, dan Allah Ta'ala itu tidak jadi. Allah Ta'ala ini ada yang tidak terjadi, walaupun jadi dengan sendiri. Itu dia. Itu makna ihtiyaju ilal ghair. Yang keenam, alla yakuna wahidan, artinya bahawa tiada ia esa. Ini juga mustahil Allah Ta'ala tu tidak esa. Nampak? Itu tidak esa. Seperti berbilang Tuhan pada zat. Hak yang dibahaskan dulu. Seperti berbilang Tuhan pada zat, umpama bersusung daripada beberapa anasir. Anasir jamak pada unsur. Kita bahasa Melayu unsur juga. Nampak? Cuma kadang-kadang kita penggunaan tu berlainan. Unsur ialah perkara-perkara. Itu dia. Perkara-perkara. Anasir ni perkara-perkara yang bersusung, yang nak terjadi, itu anasir. Iaitulah bersusung daripada beberapa anasir. Lagu mana bersusung beberapa anasir, iaitulah beberapa perkara. Nampak? Apa? Macam kalau kita contoh, ada kulit, ada darah, ada orak, ada daging, ada tulang. Itu bersusung. Dan kita juga bersusung, ada kanan, ada kiri. Kita juga bersusung, di atas ada dan di bawah ada. Tak ada di atas kecuali adanya di bawah. Tak ada di bawah kecuali adanya di atas. Itu makna bersusung. Bersusung juga kita, depan dan belakang. Tidak ada depan, melainkan mesti kena ada belakang. Tidak ada belakang, mesti kena ada depan. Nampak? Itu dari segi kita bersusung. Jadi Allah Ta'ala ni, kalaulah Allah Ta'ala ni, kalau kita kata Allah Ta'ala itu ada tempat, contoh. Allah Ta'ala itu bertempat, artinya Allah Ta'ala itu dah bersusung. Nampak? Ada pihak tu makna bersusung. Ada. Jadi Allah Ta'ala bersusung ni perkara yang mustahil. Atau ada zat yang lain menyamai seperti zatnya. Ada zat lain, diri lain yang sama dengan zat Tuhan. Sama zat ni tidak semesti sama dari segi bentuk. Nampak? Kita menyamakan Tuhan macam kita, bentuk macam orang. Tidak semesti gitu sama. Sama ni membayangkan atau mengimaginkan Allah Ta'ala sahaja sudah menampakkan, sudah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu, kita menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Kita terbayang je dalam kepala. Contoh, kita terbayang dalam kepalanya Allah Ta'ala ni ada kaki. Walaupun tidak kaki, itu kaki macam orang. Allah Ta'ala ni ada tangan.
Walaupun tidak tangan tu tangan macam kau orang. Nampak? Allah Ta'ala ni ada muka. Walaupun muka Allah Ta'ala ni tidak macam kau orang. Kita bayang lagu tu menunjukkan bahawa kita telah menyamai Allah Ta'ala dengan perkara yang baru. Sebab apa benda yang tergambar dalam kepala kita, walaupun benda itu tak ada pada zahir, maka itu adalah makhluk juga. Yang tergambar dalam kepala tu adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala ni tidak boleh digambarkan apa dengan apa sahaja. Dengan lokih baik, apatah lagi dengan kepala tu tak boleh nak gambarkan Allah Ta'ala. Itu. Hak ni lah benda hak yang menjadi masalah kepada kita ialah sifat wahdaniyah. Kita cuba buat mari datang Allah Ta'ala tu tidak wahdaniyah. Tidak esa. Dari segi banyak benda. Habis sifat 20 kita belajar, mari berdebak jatuh kepada tepat kata wajib wahdaniyah. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak satu, maka situ habis sifat-sifat 20 tu. Hak yang kita belajar dirosok habis. Rosok ke mana? Rosok ke kita tak pegang betul-betul sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Sifat wahdaniyah. Sebab itu sifat wahdaniyah ni adalah satu sifat yang sentiasa disebut oleh Allah Ta'ala kalau bab tauhid. Di antara ayat yang kita sebut sama sifat wahdaniyah ialah qul huwallahu ahad. Nampak? Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala depan surah, depan ayat lagi Allah Ta'ala sebut dia tu ahad. Ia tu esa. Macam kalimah-kalimah lain Allah Ta'ala kadang-kadang Allah Ta'ala buat mari dengan penyudah ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Belakang. Tapi qul huwallahu ahad, sebab qul huwallahu ahad ni menjadi tunjang kepada sifat-sifat Tuhan hak banyak-banyak dan hak yang wajib kita ketahui. Mari sifat lain kita kata mari tambah-tambah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Mari sifat kudrat. Hancur kudrat kalau sekiranya tidak kudrat itu tidak diasahkan dengan ataupun tidak difahamkan dengan faham wahdaniyah. Sifat iradat. Punah sifat iradat. Habis sifat iradat Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita faham sifat iradat itu tidak sama dengan fahamnya wahdaniyah iradat. Begitu juga hal lain-lain habis sifat tu. Maka sifat-sifat yang lain tu dia punca dia duduk pada wahdaniyah, tak ada wahdaniyah habis punah. Kita percaya Allah Ta'ala tu esa, betul percaya. Tapi dari segi kudrat kita tak percaya dah. Dari segi amalan kudrat, praktik kita kudrat, kita tak percaya bahawa Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Baik. Hak ni yang orang-orang orientalis, puak-puak liberal, golongan-golongan barat kafir musyrikin, barat musyrikin, dia cuba nak lari kita daripada sifat wahdaniyah sebenarnya. Kekuasaan dia yang memiliki kekuasaan. Kehendak dia yang memiliki kehendak apa sahaja yang dia nak. Semua dia nak, semua jadi. Apa yang dia nak, semua jadi. Nampak? Learning bab kawik dah lah. Kawik ni kok mana-mana pun kita kena confirm betul-betul. Wajib kita kata kawik ini adalah rekaan. Untuk nak menguasai manusia seluruh dunia, nak menunjukkan kita tu ada kuasa. Reka kawik ni. Nampak? Bila jadi reka kawik, seluruh dia jadi bala Tuhan lah. Dia jadi bala juga. Kita ni diturun bala disebabkan. Betul disebab Allah Ta'ala yang turunkan bala kawik, tetapi kawik ni diturun melalui sebab manusia yang buat. Nampak? Manusia yang buat. Manusia tu nak menunjukkan dia tu ada kuasa. Banyak dalam satu benda hak dia buat ni berkenaan dengan kawik macam-macam hal dia buat. Kita pun punah ganah habis. Ikhwanul muslimin kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tak ada ikhwah dah lah ni.
Jumpa pun kok jauh. Semayang kok jauh. Salam kok jauh. Beri salam tak nampak bibi mulut. Mu tanya aku pun aku tak tahu. Learning habis. Nampak? Kerana apa? Kerana nak cari kekuasaan yang nak menafikan wahdaniyah Allah. Nak menafikan wahdaniyah. Nak menunjukkan kekuasaan lagi, nak sambut kedatangan Dajjal hak yang penting. Dan nak bendung kemarahan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Yang menjadi apa orang kata? Yang menjadi punca tergugaknya Dajjal. Dia nak sekat situ. Sebab apa nak sekat? Sebab apa saya kata begitu? Cuba konong-konong. Hari ini marilah Dajjal menguasai. Dan turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi hanya dia sekat dia turun. Kalau dia turun Mekah, duduk Mekah tu je lah. Tak boleh pergi dah ke mana-mana. Kerana apa? Kerana tak cocok waksin. Nampak tak? Hari ni mainan. Tak boleh pergi mana. Orang yang tak cocok waksin dah boleh pergi mana. Sebenarnya sekali bukan itu target dia. Target dia yang pertama kuasa. Yang keduanya Imam Mahdi tak boleh pergi ke mana. Nabi Isa tak boleh turut Dajjal. Nabi Isa dia nak bunuh Dajjal, dia turut. Macam kita nak bunuh orang, kita turut orang tu. Orang tu lari dua ni, hak kerja lagi. Nabi Isa tak boleh nak kerja. Ni konong-konongnya dia buat begitu. Nampak tak? Nak suruh lari daripada wahdaniyah. Maknanya sekarang janjiannya Isa bunuh Dajjal. Janjian Nabi Imam Mahdi turun dan Imam Mahdi menjalankan syariat Islam melalui jalan syariat Nabi Muhammad seluruh dunia. Imam Mahdi nak pergi di mana? Tu konongnya. Dia buat begini. Imam Mahdi tak boleh pergi ke mana. Nak scan tak masuk. Nak keluar negeri tak boleh. Nampak? Tak boleh. Mana negeri yang boleh terima dia sekarang ni? Mana negeri yang boleh terima? Tak ada negeri yang boleh terima. Sebab apa? Sebab tak cocok. Kita tak boleh masuk Singapura. Walaupun Singapura tu berdepek dengan Malaysia. Kerana apa tak boleh masuk? Bukan penjenayah. Kalau dulu kita penjenayah jahat mana pun. Tak ada pasport ke tak ada apa kita boleh masuk. Boleh juga masuk jelah waktu tiku lah, apalah macam-macam. Thailand kita tak boleh masuk. Tak boleh nak masuk. Kerana apa? Bukan kerana penjenayah. Kerana tak cocok. Nampak? Bimbang. Inilah makna punca-punca yang kita nampak. Sagi bila turunnya Imam Mahdi tak boleh pergi ke mana. Nampak tak dia punya cara dia? Imam Mahdi tak boleh dah pergi ke mana. Turun situ, lekat situ. Nak pergi ke mana? Tak ada nak pergi ke mana. Sebab apa tak lagi? Mana negara yang boleh terima dia? Kerana dia tak cocok. Mana negara yang boleh terima? Sedangkan orang yang cocok pun negara tak boleh terima. Apatah lagi orang yang tak cocok. Sekarang ni bukan sebut penjenayah lagi. Bukan sebut apa pengganah lagi dan sebagainya. Tak ada dah. Memang tak boleh masuk. Ini cara dia. Nampak di antara benda. Sebab tu bila Imam Mahdi turun, konong bila Imam Mahdi tu tak boleh nak pergi ke mana, duduk setempat senang nak kita takak Imam Mahdi. Senang nak kita takak, itu perancangan. Konongnya perancangan dia. Tetapi perancangan Allah Ta'ala tu ada. Itu bagi kita. Yang dia buat hari ni, dia tak pergi kepada Allah Ta'ala, dia pergi kepada dia kuasa. Sebab dia buat begitu. Kita dah ikut babi buta, tak tahu kali. Nampak tak? Kalau ikut tu ikutlah, nak buat guana pasal dia. Tapi itulah benda perancangan dia yang kita tak boleh nak elok. Perancangan yang kita tak boleh nak elok. Dan perancangan yang tak boleh kita nak elok ni, ikut dia rancang apa-apa, inilah perancangan yang disebut perancangan Dajjal. Perancangan Dajjal. Nampak tu? Banyak dah, lama dah dia main lagi ni. Kita tak tahu kala. Nak suruh kita syirik, lama dah.
Daripada budak selfie yang hidup gitu dah. Sukanya ayah tak pergi sukanya cucu dia boleh selfie buat gitu. Nampak tak? Semua unsur-unsur. Ada unsur-unsur. Saya sebut ni tak lama lagi Valentine. 14 hari bulan ni. Kita tak sedar benda-benda gitu. Lepas tu bulan 3 pula. Hari Buruh. Lepas tu hari Ibu. Hari Buruh tu pun boleh dia pegang kita. Hari Buruh menunjukkan bahawa kita ni seluruh dunia ni hamba kepada dia. Bukan hamba Allah Ta'ala. Hamba. Hari Buruh. Lepas tu hari Ibu. Ibu tu siapa dia ibu? Oh, kena sambutlah hari Ibu. Kan ibu kita kan syurga duduk bawah tapak kaki dia. Nampak tak? Kita pun sambut. Kita sambut tu bukan sambut kerana sunnah. Kita sambut kerana Kristian suruh sambut hari tu. Ibu yang dimaksudkan tu ialah ibu Kristian. Mother Kristian. Tak usah cerita panjang lah benda tu. Buka dalam buku tu banyak. Tengok dalam YouTube tu mother siapa. Mother Day tu siapa? Mother Day tu nama siapa? Kan? Semua kita turut belaka, turut habis. Apa benda lagi kita tak turut, habis kita turut. Last kali kita turut apa? Turut satu agama. Hari perayaan hari agama-agama kita turut kau. Turut je kau. Baca hadis sahih saja, buih mulut-mulut. Ucap selamat agama-agama seluruh dunia. Boleh-boleh ada. Nampak tak? Habis. Bila kita turut sampai situ dah hari ni, maka selepas pada ni tak pelik. Kalau mari ajaran lain, Dajjal turun, kita menganggap bahawa Dajjal inilah penyelamat umat. Pak ikutlah ke? Tak pelik. Kita kata, hey, nak ikut gua nak ikut. Dan mari. Sebab tu sahabat dia katakan, baik aku matilah belum pada aku jumpa Dajjal. Baik aku mati daripada aku jumpa Dajjal, kata dia. Bimbang buah tu. Dah lah ni kita jumpa belaka dah Dajjal. Nak mensyirikkan kita. Kita tak sedar. Tak sedar. Tanda-tanda syirik. Ataupun apa dia panggil budaya syirik. Tanda-tanda syirik. Apa macam-macam. Dunia, negara kalau nak maju. Nak ikut negara-negara maju. Dia nak maju attack. Nak ikut attack negara maju. Walaupun dia tak maju. Bangsa. Negara bangsa macam Malaysia sekalipun. Masih bangsa kita. Jangan saya sebut begitu. Memang begitu. Cuma kita bajet kita maju. Wajib kena ada bangunan berkembang. Nampak tak? Hak tu yang masalah. Sebab apa? Supaya nampak dia punya nampak dia punya tanda-tanda tu. Ni kembar ni. Berkembar tu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kesyirikan. Tanda-tanda kesyirikan. Cari cek tengok kalau negara maju mesti ada negara apa bangunan berkembar ni. Nak suruh jadi syirik, nak lari daripada sifat wahdaniyah. Bila hilang je wahdaniyah, pergi lalulah kudrat bukan Allah Taala je saja kuasa, aku pun kuasa. Kehendak aku juga berkehendak. Habis lah ni berkehendak belaka. Atas dia nak. Berkehendak ni mana? Atas dia. Berasa nak pun ni. Dia nak supaya seluruh dunia ni huru-hara. Jadi huru-hara. Itu hak yang dia buat. Dia buat makman. Nampak? Cari sendiri. Cari maklumat tu. Cari sendiri je maklumat tu. Banyak dalam internet. Dia buat satu makman. Yang dia boleh kawal seluruh dunia. Dia nak buat banjir. Jadi banjir tu. Sebiji ayat Dajjal. Dia nak buat banjir jadi banjir. Dia nak buat kemarau jadi kemarau. Nampak tu? Tu learning. Dah banyak dah berjalan dah benda tu. Dia nak buat gempa bumi. Di mana dia buat gempa bumi? Sebab itulah masa tsunami dulu pun orang banyak ragu-ragu. Betul ke tsunami sungguh ni? Hak Allah Ta'ala buat sungguh pak mari timbul. Ataupun rekaan manusia sahaja. Sampai hari ni pun masih lagi orang ragu-ragu.
Tapi orang tak berani nak bersuara. Nampak? Kajian dia buat. Tak berani nak bersuara. Ragu-ragu lagi tu. Sungguh kedok ni gempa bumi dalam laut tengah tekau mari sungguh kedok. Hak jadi sendiri begitu ataupun hak manusia buat. Dengan perancangan Dajjal tadi. Kita tak tahu. Cakap sikit, kalau ustaz-ustaz cakap sikit, kita kata, kalau orang alim cakap sikit, kalau kita ceramah sikit, bakit lawak. Nampak tak? Tak boleh kata dia, kita ikut ni. Ikut lah memang. Lah ni apa jadi? Covid baru tak percaya dah lah ni. Covid ni orang tak percaya, ragu-ragu habis dah. Bak cocok sedah ragu-ragu. Nampak tak? Nak cocok je, naik dia punya angka apa? Angka dia panggil apa? Statistik apa dia panggil? Angka ni lah sari-sari. Jakitan. Kau cocok perut turun. Nak cocok pula kali yang ketiga naik pula. Ni naik ni. Naik. Pak cocok habis kali yang ketiga turun balik. Nak cocok pula yang keempat, perut naik pula. Reka semata-mata. Reka. Nampak tak? Ini adalah satu rekaan. Rekaan yang daripada mata satu. Kita tak sedar mainan dia orang. Tak sedar mainan. Habis. Banyak dalam satu tu dia buat. Hak saya sebut tadi banyak dalam satu. Hak dia nak ni. Nega dia boleh. Kau keuntungan. Nampak tak? Menyusahkan manusia. Bunuh manusia. Bunuh. Tu bunuh tu. Bunuh manusia. Dia boleh bunuh manusia. Dia nak bunuh manusia seluruh dunia tu lama tu. Nampak tak? Dulu dengan perancang keluarga dan sebagainya nak bunuh manusia. Itu bunuh manusia. Habis. Panjang cerita tu. Kena cek balik tengok. Cek balik tengok. Nampak? Kita boleh tunjuk benda tu. Perancangan daripada awal tu kita boleh tunjuk. Ada belaka. Kalau kita kabel suti-suti, tunjuk sini, buat slide, tunjuk benda perancangan ni. Start daripada filem. Start daripada filem. Hak peranan, memainkan peranan yang paling besar. Nampak? Peranan yang paling besar. Dia pergi serang Korea dulu. Korea apa? Korea dia serang dulu apa? Vietnam. Serang Vietnam. Kau habis di sini. Pak tak dalam filem dia hero. Dia hero. Padahal dia pergi serang orang tapi dia hero. Itu benda yang silap mata. Banyak. Sebab tu satu-satu benda ni jangan kita latah sangat. Mari satu-satu perkara jangan kita terlampau latah sangat. Cek dulu, perhati dulu. Lain ni orang tak percaya dah ke Covid ni. Orang tak heran pun. Kita orang sejik ni pelik lagi. Kita orang sejik ni dia rasa heran lagi. Duduk kata wah purung lagi. Di luar sana tak ada orang percaya dah. Cuba tengok dalam TV tu. Tengoklah dalam TV tu, jangan tengok cerita dalam TV tu. Tengoklah rencana ke, tengok berita ke, hak ramai-ramai dalam TV lagu mana. Jauh beza ni kita nak semayang ni. Nak semayang dekat-dekat takut lagi. Takut. Kita nak masuk celah demo pun takut. Takut apa? Takut demo marah. Nampak tak? Itu perancangan tu sampai kita semua kita dok megang sampai kita semua learning bukan setakat tu Covid baru tak percaya dah. Bohong berlaku semua dah. Bohong berlaku semua. Penyakit tu memang ada. Cerita tu bohong. Tarik panjang sangat. Benda tak sampai sejeka. Kita tarik 14 depa. Nampak? Benda tak sampai sejeka tu, Covid tak sampai sejeka tapi kita tarik 14 depa. Apa benda ke cerita? Kita orang sejik takut. Lebih pada takut pada apa? Orang luar tu tak takut-takut. Tak ada ni mana ada tengok jadi isu macam dulu tu isu politik. Dulu isu politik, duduk dekat sikit pak ambil gambar prak riuh. Weru polis pupak mari takak. Itu isu politik. Politik tak boleh nak buat dah isu tu lah ni. Tak jadi dah, tak masuk dah, tak makan dah isu tu. Hak isu ni pembakang buat.
Hak ni pula hak tidak pembangkang pula buat pada pembangkang. Pembangkang buat pada pekerjaan. Itu isu politik tu. Apa dah? Tak ada dah isu politik tu yang kita takut tang. Kenapa? Kita tengok menteri duk makan kedai kopi. Duk minum kedai kopi, tak ada tutup hidung. Duk minum kedai kopi rapat-rapat. Apa dah? Ambil gambar. Sibuk. Boleh pun dakwa. Tak dalam soal khabar. Menteri sekian-sekian di soal siasat. Kerana minum kedai rapat-rapat. Sebab tu kita takut. Kita berketuk. Lain ni ada? Tak ada dah. Wakil rakyat mari. Sini. Contohlah. Dia tahu dia kedok. Mari. Kita tengok duduk. Mana-mana ambil. Agama nak ambil. Tak dalam Facebook pun. Tak dalam TV pun. Tak dalam TV. Ada jadi masalah. Siapa dia ambil? Tak ada. Orang dah hilang dah. Boleh tak cara dah. Tapi kita di atas sejik ni takut tu. Ya Allah. Habis kan? Hak dulu dia buruk ya kita. Menakut-nakutkan kita. Jadi kita takut. Kita takut setara mana pun. Hak jadi-jadi kau. Ramai je orang kata masjid ni hak kena. Tapi bukan kena sejik kena. Jaga-jaga kena je kau. Ramai je hak tak kena. Hak tak jaga. Tak kena-kena. Boleh-boleh ada. Kerja Tuhan. Apa dah? Baik. Itu dia. Kalau nak bahas wahdaniyah tu panjang. Kita buka semula berkenaan ni. Tunjuk. Ini dia benda yang berlaku hari ni. Perancangan barat. Perancangan orientalis. Perancangan orang-orang kafir. Tak tahu ni. Kalau kita tak tunjuk benda tu. Tak memang tahu. Tak memang tahu. Perancangan dia. Sebiji. Dia rancang. Lepas satu. Kita pada duk angguk tersejik je. Kita tak tahu kala. Orang rakyat tak percaya. Dalam hati tolak. Jangan tolak tak memang weh. Ya sungguh. Dalam hati. Ya kedok Ustaz rakyat. Ya kedok dalam hati. Mari dengar. Ya kedok. Baik tak saya dengar. Dengar masalah itu senang. Balik buka TV tengok situ. Banyak lah ni mata-mata satu banyak. Banyak mata satu. Lambang mata satu tu banyak. Contoh hak besar. Tak boleh nak buang lagi. Kita tak boleh nak buang. Juga nak masuk dalam stadium tertutup. Gaji masuk tak? Stadium tertutup. Dah gaji. Ni aja masuk ke stadium tertutup. Hak utuh tu lah. Hak beki balik tu. Tak imam gaji masuk. Tak imam gaji masuk. Dah gaji kau. Dah pergi gaji masuk. Gaji masuk. Dah. Oh berat penyakit juga pok ni. Kerajaan buat beradam benar habis berjatuh kantor juta. Rutuh buat pulau. Dalam stadium tertutup tu. Tepi tu. Lambang mata lah je. Lambang mata satu. Tepi. Habis keliling. Yang kata saya pelawak lagi lah tengok. Pergi tengok tu. Laki pelawak lah. Jangan. Marah lah tu. Tengah ni mata besar. Tengok ni mata besar putih. Lambang Dajjal. Tahun berapa dia buat tak ingat. 2005. Buat stadium tu, tak ingat dah. Sampai kali ni boleh kita tengok. Tak buang lagi tu, boleh kita tengok. Tak buang lagi. Tak tahulah buang ada lagi, tapi saya yakin tak buang lagi. Haji Mak, kita tengok tu. Kita tengok dalam stadium. Kalau tak percaya. Yang dah pakit saya kelawar. Lambang mata satu. Sebab tu kita ni, nak cerita, rela buat untuk Firaun. Tempat kita ni, Terengganu ni tak ada Firaun pun. Dalam kepala kita pun tak ada pun Firaun. Tapi takut, bimbang, takut kita ni tak kenal Firaun. Takut tak kenal Firaun. Takut tak tahu Firaun ni buat apa. Kita buat dataran piramid. Kita buat dataran piramid. Dua mana dataran piramid? Cuba ya. Dua mana dataran piramid? Dataran piramid kat mana dataran piramid? Piramid tu apa Firaun Dataran piramid kat mana? Berat pun ni pun tak tahu kalung dia satu ni.
Kalau tak tahu ni jangan cakap sedap kali ni. Jangan buat cakap sedap sangat. Ni ustaz mari. Ya kedok ustaz ni, ustaz ni. Nung kita tengok no Bukit Besi ni. Si Pampak kat share KFC. Si Pampak terlalu kok ni nak pergi ke Lebuh Raya tu, dek kiri tu si Pampak. Dataran apa itu leh? Piramid tu apa? Piramid tu, lambang piramid. Boleh buat gitu. Tahun berapa buat tu? Saya tak ingat tahun tu, saya tak tahu. Buat tu. Saya rasa dalam tahun 2017. 2016 tau. 2017. Masih ada lagi. Biarlah dataran tu kita tak buang, tapi dah buanglah nama tu. Dataran Imam kita letak, dataran Darul Imam ke. Orang tak nampak mana dah piramid tu kalau kita letak dataran Darul Imam. Tapi masih lagi letak dataran piramid. Siapa dia kat wakil rakyat situ? Siapa dia nak cara benda gitu? Siapa dia wakil rakyat? Siapa dia wakil rakyat situ? Siapa dia nak cara benda lagu tu? Macam mana saya cakap ni bukan pak politik ni. Saya tak tahu wakil rakyat belah mana. Tapi apa dia nak cara benda gitu? Apa? Itu benda. Nak ceritanya, biarlah mengenal Firaun daripada kenal Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya tidak mengesakan Tuhan. Supaya tidak mengesakan Tuhan secara total. Kita mengesakan Tuhan ni habis seluruh. Tak boleh langsung. Hak orang yang syirik dengan Tuhan, hak orang yang deraka kepada, hak orang yang Allah Taala laknat, tak boleh masuk dalam perut, tak boleh masuk dalam di mata pun tak boleh tengok. Kenapa? Ni kita bubuh mata Dajjal, kita bubuh dataran piramid, kita bubuh. Nak buat konon-konon nak tiru nu. Apa Sangwil Agung. Sangwil Agung dia panggil apa situ? Apa piramid ke dia? Sangwil piramid. Sangwil piramid. Pak Wahid Haji pergi, dia tahu lah. 4 kali saya pergi. Mandi situ. Nak apa tak? Ya kedok tahu. Haji pergi. Jangan masuk saya pergi kau. Saya tak masuk dalam, tak berani nak masuk. Takutnya rutuh ke mati sama dengan Firaun. Sungguh. Dalam piramid tu saya duduk Mesir lama, saya tak pernah masuk dalam piramid tu. Saya duduk Mesir 5 tahun, tak pernah masuk, tak pernah jinjok kaki dalam piramid. Tengah padang saya pergi. Pergi pun sebab apa? Sebab ada pelacung daripada Malaysia ajak tolong tunjuk. Nak masuk gelepar-gelepar nak masuk dalam piramid. Siapa tu? Saya kata nak masuk. Saya tak mau tanggungjawab, dalam cari sendirilah Firaun duduk di mana, baca Fatihah dia kau anamu lah. Saya tak mau masuk. Bimbang takut kebetulan kerja Tuhan. Pak kita masuk. Dan malah jumpa dengan Firaun, Al-Fatihah lebih kurang gong rutuh. Sedang molek. Nampak? Duduk sama Firaun bagi weh. Saya tak masuk. Orang lain hak pergi ke Mesir, sama ada pelajar, sama ada pelacung, sama siapa yang pijak je kaki kat airport tu, turun ke bapak pijak di airport, piramid kat mana weh? Lillah raya. Tanya selalu piramid kat mana? Saya lalu sama tu lalu ngebah. Lalu bah dia tulis bah ahram. Bah ahram. Ahram ni bah lalu kok piramid. Nak pergi piramid naik bah tu. Saya lalu tu lalu saja je, bukan nak pergi ke dia. Lalu depan tu ada Asy-Syafi'i. Tak, saya dah naik bah haram, saya naik bah Syafi'i. Bah Syafi'i dia lalu kok tu. Dia lalu kok jalan dia lalu kok piramid dulu. Lah ni tak tahulah. Dulu. Kita lalu tengok dalam bah ni piramid ni. Tuhan lanak dalam hati. Ni tempat Tuhan lanak. Lalu pergi depan tu Asy-Syafi'i, kampung Syafi'i mai. Nampak? Kampung Asy-Syafi'i. Situ ada Masjid Asy-Syafi'i, kubur Imam Syafi'i. Acak kali kita pergi situ, acak kali. Piramid tak pergi. Sebab apa? Tak boleh letak dalam hati ni.
Tak boleh letak. Nampak kau jauh, tak apa. Mung dah Tuhan laknat. Aku tak mau pergi kat orang yang Tuhan laknat. Kita bubuh sini perut dataran piramid. Muja tak letak dataran Firaun. Takut kasar sangat ayat. Letaklah piramid saja. Nak tiru Soundwave piramid. Soundwave piramid. Nak tiru tu konong-konong. Tak sedap tiru dah. Tak sedap bajet dah. Gong belaka. Tak ada kerja belaka tu. Saya cari juga. Saya cari siapa dia wakil rakyat KFC je. Cari. Tak temu. Nak ayat tu. Allahumma ni. Duduk jadi rakyat apa? Rakyat KFC jangan marah. Dengar video saya ni jangan marah. Jangan marah. Tegur orang. Biar sedar. Carilah benda lain, makna lain. Baik. Itu dia. Menyamai zatnya dan tiada esa pada sifat umpama dua kudrat. Dua kudrat tu. Yang kita intikok semua tu. Orang ni kuasa, Allah Ta'ala kuasa. Atau sifat yang lain menyamai sifat Tuhan. Itu dia. Tuhan ada tangan. Ni berat-berat kat penyakit ni. Tuhan ada tangan. Tangan Allah Ta'ala tu ada berapa? Dua kata dia. Dah dua duduk mana? Kiri kanan. Kanan belaka dua-dua. Buka dalam YouTube banyak orang cakap gitu. Ustaz-ustaz hak mengajar ni. Pening belaka tu set pening. Pening. Nampak? Tak payah makan ketung ni peningnya. Tangan Tuhan tu ada dua, lek kanan belaka. Lepas tu kalau orang buat lelaki gambar, tangan dua. Atas dia bawah dia. Dah ada kegila kerjaan. Gila tu. Nampak tak? Dan tiada esa pada perbuatan seperti ada perbuatan yang lain menyamai perbuatan Tuhan. Hak ni hak yang kita cerita ni, hak yang berlaku, semua nak pergi ni. Perbuatan Allah Ta'ala. Tapi ni perbuatan aku. Hak ni aku buat belaka. Cina boleh buat matahari dah ni. Cina buat matahari. Tak memang tahu tak Cina buat matahari? Tak tahu juga. Kediang dah tu. Berat doa tu. Kena cek balik. Cina buat matahari dah. Haji Mak weh, kita duk cerah-cerah lah ni. Hak matahari Tuhan ke hak matahari Cina ni? Cina dia buat matahari dan dia nak buat bulan pula. Maknanya dia akan ubah dunia dia. Negara dia akan ubah. Dia berasa nak buat malang, dia buat malang. Dia berasa nak buat siang, dia buat siang. Dia berasa nak buat siang, dia buat terbit matahari. Dia nak buat berasa malang, perut dia buat terbit bulan pula. Jatuh matahari dia. Jangan heran, jangan pelik. Kalau matahari itu dia boleh buat hak tiruan, hak palsu. Bulan dia boleh buat hak tiruan, hak lain tak sok kira. Habis. Pakai kobeh pun tiru lah ni. Bunga kobeh tu dia buat tiruan juga. Bukan dia tanang dah, pakai mesin dia pakai dah. Pakai kilang apa? Kilang bunga kobeh. Kilang buah kobeh. Gong tu bit stoko. Kilang telur, tak payah beli ayam. Buat rugi ke beli makanan je. Apa? Ayam telur ni bukan ayam daging je mak. Tak payah beli telur, tak payah beli ayam dah nak makan telur. Dia buat telur go. Molek-molek ada. Heran. Oh, iwak gua ni. Iwak gua dia mudah tahu matahari pun dia buat. So ke telur. Nampak? Matahari pun dia buat. Kita pecah telur tu sebiji macam telur. Biji macam telur, tak ada beza sikit apa ya mak weh. Siung bawahnya macam telur. Tapi telur kok kilang, bukan telur kok ayam. Perbuatan Tuhan memberi bekah pada mengadakan dan meniadakan. Dia pun kata dia pun memberi bekah juga. Kalau nak suruh ada, jadi ada. Nak suruh tak ada, jadi tak ada. Siapa dia tekan ajar ni? Mula-mula sekali, Firaun. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuhan kamu yang maha tinggi gua dia kata. Kata puak-puak Nabi Musa. Dia kata aku ni boleh mematikan dan boleh menghidupkan orang. Firaun dia dakwa Allah Taala. Nabi Musa kata Tuhan aku ni boleh mati dan boleh hidup. Dia kata aku pun gitu juga. Nak lawan keesaan Tuhan. Aku boleh mati, aku boleh hidup. Aku nak mati lagu mana cara nak mati? Panggil orang, 2 orang mari. Pak mari nombor 2 orang sini. Mu aku nak mati, pak macam tekok mati. Hak ni aku nak hidup, aku nak macam tekok hidup kata dia. Tu Firaun. Nampak? Tu Firaun.
Sampai kali ini orang kaji berkenaan dengan perkataan Firaun dan perbuatan Firaun. Ia kaji dan dia ubah suai. Sehinggalah timbul semua manusia ni aku boleh tentukan lagu mana cara nak. Macam tadi tu cerita Pak Kawik, Pak apa tadi. Aku boleh tentukan. Nampak? Nak mati. Banyak sangat penduduk dunia. Kita mati dia separuh. Pak mati. Melalui ini, melalui apa? Air penawar. Mati melalui air penawar. Air penawar sikit. Air penawar kita sebotol besar. Ustaz, botol. 3 botol pun. Ustaz, tiup sikit buat jadi air penawar. Popung kita tiup. Kembur air liu. Nampak tak? Dia pun ambil buat balik jadi air penawar. Dia seorang je minum, kan dia boleh minum. Hak ni air penawar ni sikit je. Berapa ml? Besar peng itu je botol dia. Botol air penawar dia besar peng itu. Besar kalang tu. Ada besar tu ya, besar sikit ke besar tu? Besar tu lah. Lebih kurang. Pak ubah seruk air penawar dia. Tu dia. Hak tak tahan mati. Hak tahan hidup. Kata dia. Hak maknanya aku boleh mati, aku boleh hidup orang. Habis. Kita pun masuk dalam kepala. Kalau cocok hidup, kalau tak cocok mati. Nampak tak? Cocok hidup, tak cocok mati. Habis pakat cocok belaka. Hidup belaka. Tak ada seorang hak mati. Kerana apa? Dia penyelamat. Dia yang memberikan pada mengada dan meniadakan. Habis. Tak ada apa-apa. Yang ketujuhnya ajzuh. Lemah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.